Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Al-Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang berusaha pengurusi masjid serta ahli jawatan kuasa, imam-imam, ustaz-ustaz, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah, inayah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bertemu di dalam sesi pengajian tasawuf melalui kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Hidayah, petunjuk, bimbingan bagi orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan, yakni perjalanan akhirat. Ia perjalanan yang dapat menyampaikan ke destinasi yang bahagia, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat kelak, ialah fi suluki maslakil muttaqin, berada di atas landasan perjalanan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Al-Ghazali telah membahagikan akan takwa itu kepada dua. Yang pertama ialah fi'lut ta'ah, melakukan ketaatan. Maka taat itu terbahagi kepada dua pula. Yang pertama ialah taat yang zahir. Yang kedua ialah taat yang batin. Ya, tadi kita menunaikan ya salat maghrib. Ketika mana kita mengangkat takbir Allahu Akbar, ya kita sedang melakukan taat yang zahir, yang kelihatan oleh manusia. Kita mengangkat takbir. Dalam masa yang sama, batin kita, yakni hati kita, ia perlu mengikhlaskan akan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kan ia dengan ia kita melakukan ia dua perkara tersebut, maka kita telah ia melakukan taat zahir dan taat batin. Baik, bahagian yang kedua takwa itu ialah tarkul ma'asiyah, tinggalkan akan maksiat. Maka maksiat itu terbahagi kepada dua pula. Yang pertama ialah maksiat yang zahir, ia maksiat yang dilakukan oleh anggota zahir kita, mata, telinga, lidah, kemaluan, tangan dan kaki.
Kita tinggalkan maksiat zahir, dalam masa yang sama perlu kita tinggalkan juga maksiat yang batin. Ya, maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Maksiat yang dilakukan oleh hati kita seperti riya, takabur, sum'ah, ya dan sebagainya. InsyaAllah kita akan pergi kepada babnya nanti. Pakej melakukan taat zahir, taat batin, meninggalkan akan maksiat zahir, meninggalkan akan maksiat batin, maka itulah dia takwa. Orang-orang yang bersifat dengan sifat takwa ini disebut sebagai al-muttaqin. Maka inilah kitab untuk menyelesaikan akan makna takwa itu, Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Hidayah, petunjuk, bimbingan bagi orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih berada pada taat yang zahir. Ini taat yang zahir. Maka tasawuf itu menyelesaikan zahir dan batin. Ini dia. Sebab itu kan guru kerohanian kami menyebutkan, maka tasawuf itu, kata beliau, dawamul ubudiyyati zahiran wa batinan ma'adawami huduril qalbi ma'allah. Berkekalan ubudiyah, pengabdian kita kepada Allah. Kerana tasawuf itu memang untuk mencapai akan matlamat kewujudan. Kerana matlamat kewujudan ialah wa ma khalaqatul jinna wal insa, kewujudan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini matlamat kejadian kita. Tidak aku jadikan akan jin dan manusia melainkan akhirnya akibat daripada kejadian jin dan manusia itu mesti dikena capai liya'budun, supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Maka pengabdian kepada Allah Ta'ala berlaku zahiran wa batina. Zahir mesti mengabdikan diri kepada Allah. Salat maghrib tadi Allahu Akbar, zahir 13 rukun, melakukan ubudiyah, ibadah kepada Allah. Dalam masa yang sama, batin pun kena turut sama melakukan pengabdian kepada Allah dengan mengikhlaskan akan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita takut zahir saja melakukan ibadah, tetapi batin sedang melakukan maksiat. Ini bahaya. Ini bahaya. Zahir Allahu Akbar, batin sedang membawa dosa riya. Soalan itu kerana menunjuk-nunjuk manusia misalnya dia. Inilah yang acap kali diulang oleh Al-Imam Al-Ghazali akan perkataan sebahagian al-arifin. Apa dia kata? Wa man laysa lahu nasibu ilmil qaum. Sesiapa yang tidak berjaya mencapai habuan ilmu kaum ini, makna ilmu tasawuf ini, apa kata sebahagian ba'dul arifin, yang sentiasa diulang oleh Al-Imam Al-Ghazali, kalau siapa yang tidak menguasai ilmu kaum ini, ilmu ahli sufi ini, ahli tasawuf ini, kalau tak capai, yukhafu alaihi su'ul khatimah, ditakuti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dengan kesudahan yang buruk. Bagaimana cara faham dia? Cara faham dia seperti mana yang kita sebut tadi.
Zahir mengangkat takbir Allahu Akbar, tetapi batin membawa dosa riak. Batin membawa dosa riak. Kemudian mati dia dalam keadaan salat, ya, zahir dia itu melakukan ibadah. Zahir melakukan ibadah, tetapi batin dia sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ba'dul arifin, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Ditakuti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab itu penting dawamul ubudiyyati zahiran wa batina. Ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala mesti berkekalan zahir dan batin. Mesti berlaku. Kemudian pula ma'adawami huduril qalbi ma'allah. Serta hadir hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nantikannya dalam bab yang ke-6 nanti dia akan latih kita zikrullah. Bagaimana zikir hati. Ya, setelah mana lisan dan hati berzikir, maka kan hati boleh berkekalan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkap nanti tu. Ya. Taat zahir, taat batin. Meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin. Di situ ada 4 bab. Bab yang pertama hari itu akidah, 5 bab. Bab yang ke-6 zikrullah, maka bab yang ke-7 ialah hasilan dia, dapatannya. Dapatan daripada proses mujahadatun nafsi. Yang meninggalkan mujahadatun nafsi, melakukan taat zahir, taat batin, tinggalkan maksiat zahir, tinggalkan maksiat batin. Ini proses mujahadatun nafsi. Kemudian berkekalan zikrullah, maka kan di sinilah akan terhasilnya at-tajalli. Tajalli sekurang-kurang singkapan Allah Subhanahu wa taala, kita berjaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nanti diajar kita bagaimana akhlak kita bersama Allah dan akhlak kita sesama manusia. Baik. Mana di taat yang zahir yang sedang kita berada sekarang ini ialah kita masih berada pada fasal menyatakan adab selepas daripada terbitnya matahari sehinggalah tergelincir. Apa amalan yang perlu kita lakukan? Kita telah sentuh, kita nak masuk kepada syahdan. Ini kan beberapa perkara yang perlu kita kena lakukan. Ini taat yang zahir. Katakan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yaqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa adaman nafa'a fi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, syahdan, tiada sembahyang ratibah pada antara terbit matahari hingga gelincir matahari. Dah tak ada sunat rawatib, dah tak ada dah. Antara terbit matahari sehinggalah gelincir matahari, mana sehingga zuhur. Melainkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha sahaja. Mana kita dah selesai salatul isyraq, kemudian selesai pula salat duha, paling banyak hari itu 8 rakaat. Maka selepas daripada salat itu tidak ada lagi kan jenis salat ratibah sehinggalah gelincir matahari. Baik, selepas sahaja selesai kita salat duha itu, maka jika ada yang lebih waktu daripada yang demikian itu, makna berbaki lagi waktu, maka hendaklah engkau kerjakan di dalamnya sesuatu daripada 4 perkara. Dah habiskan salat duha tu kan maka pilih salah satu daripada 4 pekerjaan ini. Mana dia? Yang pertama, hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu. Kena mengaji. Lepas itu kan ni masa mengaji. Habis salat duha tu kita perlu mengaji. Kalau kita di kalangannya talibul ilmi, penuntut ilmu, jadi kita fokus ia mengaji. Waktu itu.
Sebab itu kalau ia di pondok-pondok teringat masa mengaji dulu, Tok Guru start 8.30, 9 baru mula start mengajar balik. Ya, kerana kan ya waktu ya selepas subuh ya dia orang akan wirid sampai waktu isyraq. Waktu isyraq kemudian sehingga duha, lepas itu kan ya baru start mengaji balik. Baru menuntut baliklah mengaji. Kalau kita dah tak ada kerja kan, ya pencen pun 5-6 ribu sebulan ni tak. Jadi kita ngaji. Jadi kan ya polon ya mengaji. Ya sebab itu kan ya Imam Ghazali sebutkan ya, harga dunia ini kan ya terletak pada dua, ilmu dan ibadah. Ini benda yang berharga dalam dunia ini. Ya tidak ada kan ya perkara yang lebih berharga ya di dalam dunia ini melainkan kita sibuk dengan ilmu dan sibuk ya dengan ibadah. Itu kan dua perkara itu. Dan jangan engkau masyghul dengan ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat pada agamamu itu. Hari itu kita dah sebut dah di awal perbincangan kita, ada 7 ciri ilmu yang memberi manfaat yang kita telah selesaikan dahulu. Ya. Seperti ilmu yang lebih daripada difardukan atasmu fardu ain seperti yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru yang baik lagi mursyid. Jadi sebab itu mengaji dengan guru yang mursyid. Guru yang dapat membimbing ya zahir dan batin kita. Itu penting. Ya, guru mursyid ya sangat penting. Dia mampu ya mampu membawa zahir dan batin kita. Ya. Dan kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ilmu yang memberi manfaat pada agama itu iaitu, ini diulang lagi sekali. Hari itu kita dah bincang dah ini di awal pertemuan kita dahulu. Awal bab dahulu. Maknakan dalam bahagian tamhidi, dalam bahagian muqaddimah dahulu. Ini akan diulang lagi perkataan Imam Ghazali ini. Ilmu yang memberi manfaat, kata Imam Ghazali, pada agama itu iaitu barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala. Ilmu yang membawa kita takut kepada Allah Ta'ala. Itu kannya ciri ilmu yang memberi manfaat. Itu yang pertama. Banyak ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu tasawuf. Itu kan semua ilmu yang membawa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kita, bertambah kenal kita kepada Allah Taala. Bila bertambah kenal kita kepada Allah, maka bertambah pula lah takarrub kita kepadanya. Kerana kita nak balik. Kita nak balik bertemu dia. Tiba-tiba tak kenal lagi Allah Taala. Itu berat. Ya. Tiba-tiba kan takarrub kita kepada Allah Taala tak betul lagi. Itu kan ya, itu suatu perkara yang tidak sewajarnya. Satu, ciri ya ilmu yang memberi manfaat. Dua, dan yang menambah pula penglihatan hatimu dengan aib dirimu. Ini tasawuf banyak cerita ni. Maknanya kita mengaji, bertambah kita kenal aib diri kita. Bila kita mengaji, rupanya kena aku ni riak rupanya. Tahu aib diri. Bila kita mengaji, rupanya aku ni kena penyakit hasad. Misalan dia. Nanti insya-Allah kita akan pergi bila sampai kepada babnya itu. 2, 3. Dan menambah pengetahuanmu dengan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla. Bila kita mengaji ilmu tu, bertambah betul kita punya ibadah. Sebab itu ngaji fiqh. Ini kadang-kadang kan ya, kita mengaji, kita semayang masih ngikut orang je lagi. Kita pun tak reti apa yang kita buat. Ya. Biar kita reti apa yang kita buat tu dalam solat itu. Puasa orang, kita reti macam mana puasa tu yang sebenar. Jadi selesaikan. Ya, mengaji sehingga betul lah ibadah kita. Kerana kita nak balik. Ya, nak balik bertemu Allah Subhanahu wa taala, biar sah yang ibadah kita. Ya. Ibadah kita mesti selesai.
dan mengurangkan ia akan gemarmu kepada dunia. Ilmu tu pula, ilmu yang membawa kita kurang gemar kepada dunia. Kerana dunia nak ditinggalkan. Kadang-kadang kan bila kita dengar benda ni, ini ustaz kata dia nak bawa kita ke belakang ni kata dia. Ya. Tak sebenarnya kan ya. Cuba kita fikirlah kan ya. Umur Rasulullah berapa? Sekitar 63, 64 tahun. Dan Rasulullah sebut dalam hadis, umur umatku baina sittin wa sab'in. Antara 60-an hingga 70-an, itulah ia dimain sekitar itu aja. Kalaulah saya dah nak masuk umur 50 ni kan ya. Agak-agak saya boleh dapat 50 tahun lagi tak? Rasanya tak dapat. Maksudnya kan kita lebih dekat kepada kematian. Kalau ikut Rasulullah 60-an, 70-an, maknanya 10 tahun ataupun 20 tahun lagi. Kalau umur dah 50 kan. Jadi kita kenal kan ya tahap umur kita. Kalau kita boleh dapat sekali ganda lagi, tak apalah, polonlah dunia tu dulu. Kalau dah tak dapat rasanya sekali ganda lagi, maka kan ya biar ilmu yang kita mengaji itu kan ya bertambah tawar kita terhadap dunia dan seterusnya, dan menambah gemarmu kepada akhirat. Bertambah gemar kita kepada akhirat. Itu kerana apa? Itu tempat yang kekal abadi. Tempat yang kita akan kekal abadi selama-lamanya. Jadi sudah tentu kalau kita guna rasional pun kan ya. Ini guna rasional akal lah ya. Kita nak buat bekalan tempat yang sementara ke ataupun tempat yang kekal. Kalau kita tanya rasional kita. Maknanya akal lah. Kita nak buat bekalan tempat yang sementara ke ataupun tempat yang kekal abadi. Sudah tentu kita menjawab, kita akan melakukan bekalan tempat yang kekal abadi. Tempat yang sementara, dengan secara sementara pula lah persiapan kita. Sudah tentu berbeza. Maka sebab itulah dunia itu akan ditinggalkan. Sebab itu Imam Ghazali sebut ciri ilmu yang memberi manfaat, bila kita mengaji, bertambah gemar kita terhadap akhirat dan bertambah tawar hati kita terhadap dunia. Kerana dia bersifat sementara, dan seterusnya, dan membukakan ia akan mata hatimu pada melihat akan segala yang membinasakan segala amalmu, hingga engkau pelihara akan dia. Nampak? Jadi kita tahu perkara yang membinasakan amal. Mengaji, kita tahu ia terbatalnya amalan kita. Di mana rosaknya pahala amalan kita. Kerana itu bekalan nak bawa balik. Bukan duit. Kita bawa duit masuk rumah. Tak bawa. Rumah besar tak bawa. Yang kita bawa ialah amal. Maka kan kita kena mengaji ilmu yang dengan sebab mengaji ilmu itu kita tahu amal kita tu telah terbatal. Sama ada terbatal dari sudut syariatnya ataupun terbatal dari sudut pahalanya. Untuk persiapan akhiratnya. Mana terbatal dari sudut fiqahnya. Mana kalau terbatal sudut fiqahnya, terbatal juga pahalanya. Kadang-kadang ada sah dari sudut fiqah dia, tapi kan di sisi Allah Ta'ala masih belum sah lagi. Macam kan orang semayang tadi, contoh tadi juga kita buat. Tak payah contoh yang banyak. Dari sudut fiqah selesai 13 rukun kan. Semua orang kata semayang kamu sah dari sudut hukum zahir. Tetapi kita sedar masa kita semayang tu kita riak. Terbatal dah amalan? Oh, terbatal. Terbatal pahala amal. Walaupun dari sudut fiqh, hukum zahirnya amalan kita itu telah sah. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala
dia ada satu piawai yang lain lagi. Sebab itulah inilah kerja tasawuf. Ya. Ia untuk menyelesaikan piawai yang halus ini. Ya, setelah mana sahnya kena amal zahir kita. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, bila kita mengaji ilmu itu dan melihatkan ia akan dikau atas tipu daya syaitan dan perdayanya. Jadikannya bila kita mengaji, kita tahu di mana tipu daya syaitan. Ini kan Imam Ghazali kalau dalam Minhajul Abidin dikupas dalam bab aqabatul awaiq. Aqabah penghalang dalam bahagian penghalang manusia dalam ibadah ialah iblis ataupun syaitan. Ini kan dikupas dengan halus bagaimana tipu daya syaitan. Kerana syaitan dia bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in. Ini sumpah dia. Demi Allah, demi kebesaranmu ya Rabb, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan keseluruhan anak Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba kamu yang dikurniakan keikhlasan. Banyak. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ini sumpah dia. Summa la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi, kata syaitan, kata iblis, anak Adam itu min baini aidihim, di hadapan mereka, belakang mereka, kanan mereka, kiri mereka, datang. Makna dia datang untuk merosakkan akan amalan kita. Jadikan ilmu tasawuf diajar kita benda semua. Di manakah iblis berjaya merosakkan akan amalan kita. Tapi yang menarikkan Syekh Sya'rawi disebut dalam ayat ni, disebut depan belakang, kanan dan kiri syaitan datang. Tapi kita boleh terlepas daripada syaitan atas dan bawah. Dia datang ikut atas. Ayat tak sebut ikut atas saja. Tak sebut juga ikut bawah. Rupanya ikut bawah melalui sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut atas melalui doa. Jadikan doa, banyakkan berdoa, banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita dah terhindar daripada tipu daya syaitan. Jadikan 7 sifat ini semuanya kan dijelaskan di dalam perbahasan tasawuf sebenarnya. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai al-ilmun nafi', ilmu yang memberi manfaat. Baik. Ngaji. Macam mana Panjang ni. Tak boleh kita teruskan lagi lah. Dan segala ilmu yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah. Inilah kitab inilah. Kitab ini asal dia, Hidayatus Salikin ini, kitab asalnya ialah Bidayatul Hidayah. Cuma ulasan, terjemahan dan ulasan daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kita mengaji kitab ini, dalam masa yang sama kita mengaji kitab Imam Ghazali yang bernama Bidayatul Hidayah, Permulaan Hidayah. Iaitu ilmu yang memberi manfaat seperti yang hamba terjemahkan ilmunya itu di dalam kitab ini. Kata Syekh Abdul Samad. Hamba terjemahkan dah ni. Kita akan pegang. Ini kitab wali ni. Syekh Abdul Samad ni wali. Kita ngaji kitab wali, insya-Allah Allah Taala buka hijab, insya-Allah. Buka hidayah. Ini kitab besar, kitab yang berharga. Maknakannya dia ni lah maha guru, maha guru umat yang Nusantara. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Dawud Al-Fatani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Ini semua tokoh-tokoh besar ini. Tokoh-tokoh besar yang mana ilmu mereka itu ilmu yang barakah. Ilmu mereka itu telah membina tamadun Melayu. Jangan main. Ilmu mereka ni kan keberkatan ilmu mereka ni kan dia dah bina dah tamadun umat. Umat Melayu semua kan beramal dengan kitab ni. Jadi kan ini barakah. Ini barakatul ilmi. Dan demikian lagi tersebut ilmu yang memberi manfaat itu di dalam Ihya Ulumuddin. Boleh baca Ihya Ulumuddin.
ya ataupun ya mukhtasar ya Ihya Ulumuddin yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani juga yang bernama Sayrus Salikin. Dan demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut dalam Minhajul Abidin. Ni Imam Ghazali punya juga. Itu ada 7 aqabah. Ya, itu penting. Ya, untuk dilalui oleh para abid. Ada 7 aqabah dalam Minhajul Abidin. Dan begitu juga Al-Arba'in fi Usuluddin bagi Imam Ghazali juga. Dan demikian lagi segala ilmu tasawuf seperti kitab tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, iaitu yang bernama Madarijus Salikin, dan kitabnya yang bernama Al-Uhudul Muhammadiyah dan Uhudul Masyayikh, ya, dan kitab yang bernama Al-Jawahir wad Durar, dan kitab yang bernama Al-Yawaqit wal Jawahir. Ini semua ia bagi Syekh ya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ya. Boleh. Tetapi kan ya alam Nusantara kita ia memilih ya kitab-kitab Imam Ghazali. Sebab itu tasawuf kita tasawuf Ghazali. Ya. Akidah tauhid kita Asy'ariyah dan Maturidiyah. Fiqh kita fiqh Syafi'i. Tasawuf kita tasawuf Sunni, Al-Imam Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi, ya Syekhut Taifah. Dan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat. Ilmu tasawuf ni semua dia menjelaskan 7 perkara tadi. Ciri ilmu yang memberi manfaat itu. Ya. Pada agama dan akhiratmu. Dan demikian lagi segala karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini dia Al-Azhari. Ya. Dia ni kan ya, mengikut guru kami, dia ada kursi Azhar tu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ni. Ya, makam dia dekat Jabal Muqattam. Ya. Ya, di Mesir. Ini kita baca biasa kitab dia yang bernama Hikam, Al-Hikam Al-Athaiyah. Ini kan ya masyhur. Ya. Antara kitab beliau, kitab Syekh Ibnu Athaillah ialah Miftahul Falah, dan kitabnya At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Ya, ini guru kami kan ya. Ya, di Al-Azhar ya kerap ya, ia mengulang baca kitab At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Dan kitab yang bernama Al-Hikam, Al-Hikam Al-Athaiyah. Ya. Ini masyhur. Ya, kalau di Malaysia masyhurlah Hikam Al-Athaiyah ini. Dan yang lainnya. Ya, tetapi ikut urutan. Kalau di pondok kita ngaji Bidayatul Hidayah, ngaji Hidayatus Salikin, ya. Ngaji Sayrus Salikin, ngaji Minhajul Abidin, kemudian baru mengaji Hikam Al-Athaiyah. Saya teringat dulu masa masuk pondok, tiba-tiba ikut Tuan Guru Haji Hashim, ya, ngaji Hikam terus. Itu kan rasakannya rasa lain ngaji Hikam masa itu. Rupanya awak tak jijak lagi. Ya. Tak sampai lagi. Jadi kan sebab itu kan ya, ilmu ni dia ada tangga dia, ada maratib. Jadi kan kita ikut yang martabat ilmu. Ya. Itu penting. Ya, susunan ilmu tu kan dia sangat penting. Ya, perlu kita ikut. Kita dah insya' dah ya. Jadi, dan kata Imam Ghazali yang ini insya-Allah ya dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Ya, jadi cukup ya untuk pertemuan kita di bulan ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.